Okey, dah record Okey. Okey, cikgu mula sekali lagi Kalau awak tengok dekat, okey cikgu share. Okay, cikgu share. Cikgu share yang kelas punya. Okay, cikgu share yang kelas punya. Awak tengok kat sini. Ikut arahan cikgu ni kat sini. MPKK untuk tengok bagaimana nak dapat markah. Okay. Muat turun dalam bentuk Word sebagai awak nak kena tulis. Kita kena tulis kerja kita kat dalam ni. Kalau nak rujuk dekat bentuk PDF. Okay. Bentuk PDF. Okay, yang pertama. Kita buat satu-satu Okay, yang pertama ni yang mengenai format ni, format folio. Format folio yang ini adalah bentuk PDF. Okey, yang ini kat sini bagi siapa yang masih tak tahulah apa dia punya kerja. Keselamatan adalah keutamaan. Menghindari kecelakaan tu adalah tema tahun lepas Cikgu silap tadi. Menghindari kecelakaan tu. Awak punya tema ialah keselamatan adalah keutamaan. Dia sebenarnya lebih kurang je, cuma tema tu dia ubah sikit. Okey, lepas tu yang kat sini bagaimana nak buat kata kunci, semua kat sini. Cedera, sakit ni semua ni. Awak kena tengok balik kalau yang tak faham dan tak ingat tu macam mana. Okey, yang ni yang kita kena buat. Aspek 1/0 yang perlu buat iaitu pertama penyataan masalah. Kedua 1.2 pengumpulan data. 1.3 huraian data dan rumusan. Okey. Okey, 1.1 di bagaimana nak buat. Yang ni. Ini dalam PDF. PDF ni sebagai panduan je tau. Awak boleh kalau nak start buat dekat dalam bentuk words yang cikgu dah bagi satu lagi file. Okey. Yang ni contoh menghindari kecelakaan, tema tahun lepas tau. Awak punya apa? Keselamatan adalah keutamaan. Okey. Lepas tu contohlah pasal rumah ni. Okey, dia buat gambar rumah. Apa-apa gambar lah grafik. Grafik ni boleh apa orang kata secara kartun ke apa ke ni. Kalau part 1.1 yang bahagian grafik ni dia tak kisah. Semua hanya ikut kat sini awak boleh nak kreatif, awak boleh buat kat sini. Okay, kat sini senaraikan dapatan 3 masalah kata kunci dan kesan ataupun akibat yang telah dicari. Okay kan? Okay, lepas tu kat sini kenalah masalah 1. Apa masalah dia? Yang ini yang awak dah send kat cikgu. Kalau macam terlupa apa yang awak send, awak boleh tanya cikgu balik. Yang dah send kat cikgu yang GF lah, Google Form tu, ingat tak? Okay, lepas tu kesan dan akibat, apa dia masalah kesan dan akibat dia. Okay, so cikgu nak berapa? Cikgu nak 3 masalah, apa kesan dan akibat. 3 masalah, apa kesan dan akibat. Lepas tu situasi ni, awak beri situasi cerita, pendahuluan mengenai tema yang kita nak buat ni. Keselamatan. Awak nak cerita pasal kecurian seringkali berlaku di taman awak. Seringkali berlaku di taman perumahan awak. Ini disebabkan bla 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 bla. Okey, awak ceritalah. Pernah terjadi berlaku kecurian di rumah awak. Hampir kerugian lah apa ke macam itulah. Okay, jadi cerita kat sini. Rumusan ni semua orang sama saja menghasilkan satu produk yang membolehkan untuk mengatasi masalah apa-apa. Okay, ni gambar masalah serta akibat 3, situasi 1, rumusan 1. So, yang ini semua orang kena buat dia punya lah. Okay, lepas tu pengumpulan data. Pengumpulan data ni, okay, yang ni kena macam ni. Saya menjalankan 1. Yang ni boleh tiru je semua. Kecuali apa yang kena berubah. Yang berubah yang cikgu merahkan. Yang cikgu merahkan iaitu 10 orang responden. Okay, 10 orang responden. Yang ni sama juga. Kita pun buat 10 orang responden. Yang ni boleh tukar. Okey, kalau contohlah awak buat pasal kecurian tadi, mungkin awak nak bagi soal silik ni pada siapa. Janganlah ikut cikgu ahli-ahli keluarga yang terdekat. Awak buatlah. Awak beri soal silik ni pada penduduk di perumahan apa-apa. Itu ikut awak punya kesesuaian situasi masalah tu. Okey. Okey, borang soal silik ni saya edarkan pada bila? Okey, pada bila kita buat pada
Okay, kita buat pada bila? Kita buat pada, yang ini kita boleh buat pada bulan Oktober ni lah. Maksudnya awak cakap 15 Oktober, contoh hari ni awak nak hantar 8 Oktober 2021 dan dikumpulkan semula, awak ambil 2-3 hari ke ataupun awak ambil on the dot lah. Macam tu tak kisah. Lepas tu, okay, yang ini borang soal sidik. Bagaimana nak buat borang soal sidik? Okay, borang soal sidik yang cikgu akan terangkan pada borang soal sidik nanti. Tapi ini adalah kita dah buat dekat works tadi, kita copy paste, kita masukkan dalam folio kita yang bahagian sini. Apa yang kita kena buat? Contoh soalan kat sini sebenarnya cikgu akan terangkan pada pada borang soal sidik nanti cikgu terangkan okey. Lepas tu yang ini data, kita kena masukkan data soalan pertama apa, soalan kedua, soalan ketiga, soalan keempat berapa orang jawab. Kan 10 orang je jawab kan. Jadi kalau 10 orang jawab ya, tidak adalah kosong. 8 orang jawab ya, 2 adalah kosong macam tu. Jadi lepas tu dia akan generate data macam ni. Dia kena ada apa? Dia kena ada tajuk. Ni tajuk. Tajuk, dia ada petunjuk. Ni petunjuk, warna ataupun corak. Label, paksi, X masalah yang dihadapi, Y ialah bilangan responden. Berapa bilangan responden kita? 10. Bahagian atas ni kita tulis peratus. Yang ni pun cikgu akan terangkan kejap lagi. Okay, lepas tu huraian ni pun tiru sahaja. Huraian data mestilah menerangkan kembali data dengan menyatakan bilangan peratus ya ataupun tidak. Awak tengok kat sini, dia akan ikut balik data yang di sini. Kita buat dalam bentuk ayat sahaja. Okay, kalau saya 8 orang jawab ya kan, 2 orang jawab tidak. Jadi kat sini kita tengok 8 orang responden sebanyak 80% mengatakan mengalami kesukaran meletakkan barang ke dalam beg yang kecil dan 2 orang ataupun 20% mengatakan tidak mengalami masalah atau masalah dalam situasi tersebut. Kena buat ya tak dalam bentuk ayat. Lepas tu last sekali rumusan berdasarkan kajian dinyatakan didapati majority responden ataupun sebilangan besar responden. Boleh je tiru ayat ni menghadapi masalah apa? Masalah yang awak punya masalah lah. Masalah apa kat sini? Kena replace lah. Kena replace. Okay, ini adalah format dia. Lepas tu dah format ni dalam bentuk PDF yang ini. Sorry, yang ini. Dalam bentuk PDF. Words dia yang ini. Yang ini bila awak dah faham, ini dalam bentuk words, awak kena ubahlah yang bahagian ni satu. Ubah yang sini, masukkan borang soal sidik, masukkan data, masukkan graf, masukkan huraian data dan rumusan. Itu sahaja. Sebenarnya simple je kan? Tak susah mana pun. Okay, yang ni ada 2, words dengan ni. Okay, lepas tu cikgu nak terangkan mengenai okay, siapa yang tak faham setakat ni? Ada yang tak faham tak? Ada yang tak jelas mengenai cikgu terangkan? Ada? Faiz, Afiq, Amirul, Haziq, lagi siapa tu? Okay, faham ke tak faham ni? Cikgu teruskan. Hello, cikgu teruskan. Faham sikit. Faham Okey, cikgu teruskan Okay, seterusnya cikgu nak menerangkan mengenai borang soal sidik. Borang soal sidik cara penulisan borang soal sidik bentuk PDF. Awak tengok yang PDF ni yang cikgu nak terangkan. Yang ini di dalam bentuk words yang awak kena tulis. Okey, faham Okey, bagaimana? Kita tengok. PDF ni bagaimana cara nak tulis. Okey, yang ni cikgu dah bagi dah ni. Okey. Ini boleh tiru sahaja. Okey, tandakan right pada jawapan anda. Okey, anda menghadapi masalah apa? Ni cerita pasal lalat lah ni. Okey. Adakah anda menghadapi masalah ancaman lalat di kantin ataupun tak ada ni awak cakap. Adakah anda menghadapi masalah semasa mencuci tingkap di Pasapuri? Pasapuri ni kan macam dia tingkat tinggi kan. Okey. Adakah anda menghadapi masalah mencuci tingkap di Pasapuri? Ya dengan tidak. Soalan pertama ni mesti 10 orang menyatakan ya. Faham Maksudnya memang kena 10-10 orang sebab kita punya
kita punya responden kan 10 orang. Jadi memang kena 10 orang jawab ya. Kalau tak nanti kat sini dia akan effect. Okey, 10 orang jawab ya. Lepas tu soalan nombor 2. Okey macam ni Oh, dia tak boleh jelas kat sini Soalan nombor 2. Sorry. Aduh, termati pula. Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okay, kita tengok balik yang cara penulisan ni ada lebih tengok yang ini. Tengok yang ini ada jelas kat sini tengok yang BSS. Bagaimana cikgu nombor okey yang ini yang ini. Okay, yang ni awak tengok yang kat sini lah. Senang je rasa. Kalau awak tengok kat sini. Okay, kalau awak tengok kat sini, ni borang soal CD. Adakah anda mengalami masalah untuk membawa kelengkapan aksesori telefon? Ya ataupun tidak? So kat sini soalan nombor 1 mesti semua orang jawab berapa? Jawab ya. Jadi 10 orang tu jawab ya. Okay. Okay, soalan 1, adakah anda menghadapi masalah? Masalahnya ikut masalah utama anda dan mesti 10 orang tu mesti cakap ya. Okay, jelas Lepas tu soalan kedua, dia adalah berdasarkan kata kunci masalah yang pertama. Okey, kata kunci masalah pertama yang kat sini. Kalau awak cakap apa awak punya masalah kat sini, awak ambil je soalan tu. Adakah anda mengalami kesukaran semasa meletakkan barang seperti wayar telefon yang banyak ke dalam beg yang kecil? Itu masalah dia mungkin kat sini kan. Tak ada space, tak ada ruang, tak ada apa, akibatnya tercicir. Macam tu kan. Bolehlah buat soalan tak semestinya dekat masalah. Boleh juga kita menggunakan untuk kesan akibat. Maksud cikgu, kalau dia kata adakah anda menghadapi kesukaran meletakkan barang-barang seperti wayar telefon yang banyak ke dalam beg yang kecil, ni mungkin masalah dia. Kita ambil masalah tu sebagai soalan kita nak tanya untuk soalan 2. Ataupun kalau awak nak cakap masa akibat dia, mungkin akibat dia ni kata menyebabkan menyebabkan wayar-wayar tercicir. Jadi soalan dia boleh macam ni. Adakah anda mengalami kehilangan ataupun keciciran wayar-wayar telefon? Macam tu, awak tanya balik. Jadi dia boleh sama ada nak buat soalan ni, sama ada nak buat dalam bentuk kita ambil yang masalah ataupun kita ambil kesan dan akibat. Maksudnya soalan kedua kita ambil masalah yang pertama. Soalan yang ketiga kita ambil masalah yang kedua dengan ataupun kesan dan akibat. Kita cipta soalan. Soalan yang keempat kita ambil masalah yang ketiga ataupun kita ambil soalan daripada kesan dan akibat yang ketiga. Jelas tak yang itu? Yang ni sebab hari tu ada yang tak jelas kan. Jadi cikgu nak terangkanlah yang ni. Okay, macam ni kan. Adakah anda mengalami masalah membawa beg peralatan telefon tanpa pemegang untuk dibawa ke mana-mana? Adakah anda mengalami kerosakan? Adakah anda mengalami kesukaran? Adakah anda mengalami kecederaan? Adakah anda sukar untuk membawa apa-apa? Macam tu. Itu adalah soalan dia berdasarkan apa? Berdasarkan kata kunci yang kita dah buat kat sini. Kat 1, kat 2, kat 3. Soalan dia jadi apa? Soalan dia jadi nombor 2, nombor 3, nombor 4. Soalan 1 apa? Soalan 1 kita tanya general. Adakah anda menghadapi masalah semasa membersihkan tingkap di pangsapuri? Maksudnya kita nak menyatakan kita nak buat reka cipta pasal alat pembersihan tingkap kan dekat pangsapuri, maksudnya dekat bahagian luar tingkap, jadi bahaya. Jadi soalan kita, adakah anda mengalami masalah untuk membersihkan tingkap di pangsapuri ataupun di rumah flat? Ya. Jadi semua orang tu mesti jawab ya. Lepas tu, adakah anda mengalami kesukaran semasa mengelap bahagian-bahagian cermin di bahagian luar rumah? Mungkin ada cakap jawab ya, mungkin ada jawab tak. Yang ni kita boleh ikutlah data kita. Lepas tu, adakah anda mengalami kecederaan ataupun kemalangan semasa membersihkan tingkap di bahagian luar rumah? Faham tak? Macam tu. Maksudnya kita mengikut mana? Kita mengikut kita punya yang kita dah generate, yang kita dah cari kat sini. Okay, itu adalah borang soal selidik. Lepas tu kena buat kat mana?
borang soal sidik ini cara penulisan borang soal sidik. Ini adalah borang soal dalam bentuk words. Ni words kan. Cikgu dah bagi dalam bentuk words, awak kena hantar kat cikgu dalam bentuk words. Yang ni delete lah. Ni semua boleh delete. Ni delete. Jadi awak type balik nanti kat sini. Adakah anda menghadapi masalah semasa bla 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 bla. Lepas tu adakah anda sambung je. Lepas tu last kali yang ini boleh buat slogan produk. Kat sini kita boleh cakap selamat dan bersih dan selamat. Contoh. Tak kisahlah slogan ni dia kan kena simple, catchy, yang boleh ingat, yang senang mudah sebut. Macam itulah. Jadi janganlah merepek panjang slogan awak kan. Buat simple-simple sahaja. Okey, begitulah untuk buat borang soal 3D. Ada soalan tak? Ada soalan? Untuk borang soal 3D ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Hello? Haziq tak dengar? Haziq ada nak jawab? Nak tanya apa-apa? Ada. Okey, yang lain? Ada soalan tak borang soal 3D itu? Okey kan? Okey, cikgu teruskan. Okey, bagaimana nak jana data tadi? Okey, cikgu dah berikan dalam bentuk Excel. Di dalam PDF ni bagaimana nak jana lah. Ini cara. Okey, dekat Excel nanti awak akan, cikgu ada beri kotak ni dan graf ni. Okey. Jadi yang cikgu tunjuk, kalau kita ubah benda ni, dia akan berubah benda ni. Graf-graf ni akan berubah. Ubah data di sini, ubahkan data mengikut soalan awak. Okey, yang ni 5 soalan lah. Tapi kita sampai 4 je kan. Sebab soalan 1 soalan utama, soalan kedua masalah pertama, soalan ketiga masalah kedua, soalan 4 masalah ketiga kan. Okey. Jadi kita ada 3 sahaja, sampai nombor 4 sajalah, bukan sampai nombor 5. Lepas tu mengikut soalan ini daripada graf yang daripada data yang kita dah buat tadi. Okey. Adakah anda mengalami kesukaran? Yang ni, ada 70 orang mengalami kesukaran, 7 orang. 1 orang kata tak susah. Lepas tu ada mengalami kecederaan, 7 orang cakap mengalami kecederaan, 3 orang cakap tak mengalami kecederaan. Adakah menyebabkan maut ke apa? 4 orang cakap menyebabkan maut, 6 tak ada. Contoh macam itulah. Okay, jadi kat sini ini adalah contohlah. Kat sini kita boleh ubah. Okey, kalau tema folio awak warna ungu, so awak boleh change semua ni dalam warna ungu lah. Cikgu nasihatkan macam tu lah supaya tak adalah warna-warna yang macam sekejap warna hijau, sekejap warna biru, sekejap warna merah kan. Okay, jadi awak pilihlah tema untuk folio awak warna apa satu. Okey, lepas tu ubah tajuk. Okey, lepas tu kena ubah tajuk kat sini mengikut masalah masing-masing. Yang cikgu bagi ni masalah lain lah. Jadi awak kena ubah kat sini. Graf menunjukkan masalah yang dihadapi oleh suri rumah semasa membersihkan tingkap di Pangsapuri. Contoh. Masalah 1, 2, 3, 4 ni dia kena tulis kat sini lah. Okey, masalah yang dihadapi. Okey, yang ini untuk PDF. Kalau bentuk words dia, bukan words, Excel. Okey, ini bentuk Excel dia. Okey, yang kat sini tak boleh ubah. Jadi cikgu kena change. Okey, kita buka dalam bentuk Excel. Ni bentuk Excel lah. Kecilkan lagi supaya awak nampak. Kecilkan tak nampak sangat. Okey, macam ni lah. Ini kan 100% sebab soalan pertama mesti 10 orang jawab ya kan. Contoh kalau kita buat 9. Nampak berubah. Nampak tak berubah kalau cikgu buat 8. Kan dia berubah. 10.
Okey, 10 Soalan pertama mesti 10. Okey, kita tengok yang 70 dengan 30 ni. Kalau cikgu type 6 6. Tengok nanti yang ini ada berubah. Kat sini dia akan berubah. Cikgu buat 6 Tengok dia jadi ke bawah. Bila 6 orang jawab kat sini, peratus dia jadi 60%. Kita buatlah. Yang ni jadi 4 lah jadi. Yang jawab tak kan? Nampak dia naik. Nampak tak? Nampak tak? Hello, nampak tak? Okey kan? Maksudnya setiap orang kena ada perubahan dekat area sini lah. Diubahkan dekat jadual, kat sini automatic. Jadi kat sini bila awak dah buat sini 60, awak boleh change. Edit. Sorry. Edit pun. Sebab apa tahu tak kenapa tak boleh edit. Jadi sebenarnya kita buat kat sini sikit Sebabnya cikgu buka tadi dekat bentuk Google Sheet di Google. Benda dekat Google ni dia payah sikit kita kena buat yang dekat Words biasa yang dalam komputer tu. Kalau buat dalam yang ini memang dia gila sikit. Jadi jangan. Jadi cikgu akan share lagi satu sekejap. Share di sini. Okay, nampak kat sini bila dekat under Google dia susah sikit tau. Jadi contoh kalau kat sini cikgu ubah 6 tadi kan. 6 di ke bawah nampak. Jadi kat sini jadi 4 orang. Jadi kat sini 60%. Ini jadi 40%. Okay. Jadi kat situ benda yang ini kena ubah. Nampak ubah. Kat sini ubahlah 60. Yang sini jadi So bila awak download dalam bentuk Excel tu, jangan buka dekat Excel, Google Excel awak buka dekat yang biasa saja, yang kat luar. Yang kat luar, saya buka dekat Excel biasa ni. Kalau awak tengok ni kan. Ni saya buka dekat Excel biasa je. Supaya kita boleh edit. Kat situ dia macam payah sikit nak edit. Okay, kita buat kat situ. Lepas tu okay, bila kita dah ubah contoh yang ni samalah ni kan. Okay. Yang ni 50% ni cikgu tak nak. Kalau kita delete dia akan hilang. Nampak? Hilang. Hilang. Sebab kita memang tak guna pun kan. Kita tak guna sampai 5 pun sebenarnya. So delete je lah. Nampak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 soalan je. Jadi yang ni benda ni semua boleh dibetulkan. Nampak? Okay, boleh dibetulkan. 70, 30 kat sini. Yang ni 40. Yang ni tadi 50 tadi kita dah buang kan? Okay, buanglah. Delete. Okay. Okay. Lepas tu tajuk ni pun ubah mengikut awak punya apa? Awak punya masalah lah. Masalah membersihkan tingkap di bahagian luar Kangsa Puri. So, awak buat sini. Awak pun bagi seorang soal sidik kepada suri rumah yang tinggal di Pangsapuri Setiawangsa, Kuala Lumpur. Contoh. Okey. Dari segi warna pula, contoh kalau awak tadi kita nak maintain warna apa, bagaimana kita nak ubah? Okay, bagaimana nak ubah Yang ini, page ni awak boleh pergi ke background. Sorry, bukan background.
format, design. Chart design. Nampak awak tekan kat dia ni macam ni. Bagi chart design. Okay. Lepas tu boleh pilih warna kat sini. Nampak? Nampak? Dia berubah. Nampak dia berubah. Kalau nak warna sewarna. Nampak? Dia berubah. Okay. Boleh. Kan? Macam ni. Okay. Yang ini pula kalau nak ubah. Format. Yang ini dia just ubah kat sini je lah. Tak ada masalah. Awak pergi ubah kat sini je lah ni kan. Ni. Awak pergi ambil kat mana. Kalau nak hijau, pergi dekat sini. Untuk soalan ni awak nak pekatkan sikit. Soalan pekat sikit. Jumlah. Macam tu. Tu tak ada masalah lah. Yang ni pun sama. Ni sebab tadi kita dah tukar warna hijau. Jadi kita kena tukar warna hijau. Jawab ya. Yang ni. Yang tak warna light sikit kan. Okay. Faham tak? Tak susah pun. Lepas tu nanti. Yang ini kita akan buat macam mana tau. Ini kita ambil macam ni. Kita right click. Copy. Copy. Nampak? Copy. Lepas tu contohlah cikgu nak pergi ke words Words tadi. Cikgu ambil yang folio kita tadi Sekejap. Cikgu kena share ni lah sekejap Share entire screen. Okay, cikgu dah share entire screen. Okay, jadi cikgu buka words tadi. Cikgu buka words kan. Okay, yang ni words yang cikgu bagi awak lah. Yang ini semua adalah bingkai. Jangan usik. Jangan usik. Ni sebab ini bingkai ni kalau tak nanti awak kena buat sendiri nanti payah. Biar bingkai tu yang ni ubah, boleh ubah. Okay, tadi kita nak tema warna ni kan. Hijau. Okay. Yang ni kita delete. Cut. Delete. Okay, delete. Pergi kat Excel ni yang nampak ni. Ni Excel. Excel ni yang cikgu buka sendiri dekat Excel cikgu lah. Cikgu pergi sini. Copy. Copy. Right click. Copy. Right click copy. Pergi words balik. Nampak Itu cikgu paste. Nampak? Cikgu paste. Kat sini. Bagi tengah. Dia memang akan lari. Tak apa. Nampak? Kita besar sikit. Macam ni. Tajuk ni tu, tukarlah. Jadual ni pasal apa? Menunjukkan data suri rumah menghadapi masalah membersihkan tingkap di Kangsa Puri. Pangsapuri mana? Taman Wawas, Taman Pangsapuri Setia Wangsa. Contoh. Boleh macam tu. Ini binagraf ni. Delete lah nanti. Yang ni tak ada apa-apa. Okay, lepas tu yang ni kan. Pergi balik kat sini tadi. Pergi kat Excel balik. Ni cikgu nak menunjukkan cara ni. Bukan susah pun. Okay, yang ni. Yang ni semua dia dah masukkan kat dalam. Kalau kita nak besarkan sikit pun tak ada masalah. Besarkan. Okay. Lepas tu yang kat sini bila kita nak copy paste susah tau. Dia tak berapa kena lah copy paste kat sini. Cikgu sarankan macam mana? Awak print screen. Dekat button mana ni nama ni? Okay, button ni. Dekat button keypad komputer ataupun laptop.
ada print screen dia kata. Okay, kat situ awak tekan print screen tu. Nampak? Screenshot save. Kan dia dah print screen kat sini. Okay, jadi kita pergi ke words. Masuk ke words balik. Words mana tadi? Yang tadi ni kita paste. Okay, nampak? Dia keluar macam ni kan? Okay, tak apa, jangan risau. Awak pergi ke, tekan dia ni, tekan dia. Pergi picture format, pergi crop. Awak tekan dia. Pergi picture format, awak tekan crop. Okay, crop. Dia keluar warna hitam macam ni. Okay, kita cropkan, maksud crop kita nak ambil bahagian yang kita nak sahaja. Nampak? Okay, nampak? Okay? Tak susah pun kan? Okay, macam tu. Lepas tu kita besarkan. Bila awak nak gerak-gerakkan dia susah tau. Okay, bagaimana kalau kita nak gerak-gerakkan dia? Kita tekan dia sekali lagi. Kita pergi wrap text. Nampak ni atas ni. Wrap text. Tekan wrap text. Pergi ke in front ataupun behind boleh. Mana-mana. In front. Nampak? Kita boleh gerakkan dia. Tadi cikgu tak boleh gerakkan dia. Okay, nampak? So, okay, kita cakap sikit lagi supaya nampak. Okay. Dah, settle. Jadi dah awak punya mana hijau. Awak punya tema mana hijau. Ikutlah. Ni borang soal sidik tadi. Contoh borang soal sidik kan. Kita cari borang soal sidik tu. Soal sidik. Okay, ni contoh borang soal sidik cikgu kan. Cikgu pun type lah kat sini apa benda semua dah siap. Lepas tu kita buat cara macam tadi. Yang ni cikgu nak awak take note tadi jangan tengok saja apa cikgu buat ni. Pergi dekat bahagian keypad laptop ni ada print screen, tekan print screen. Ada tulis screenshot save. Okay. Lepas tu kita pergi ke words tadi. Kita pergi ke folio kita tadi sini. Kita klik ke dia di sini. Klik dia di sini biar dia aktif di sini page ni. Kita paste, Ctrl V. So dia keluar macam ni, betul? Lepas tu buat apa? Lepas tu kita pergi ke picture format. Ni picture format. Kita pergi crop. Nampak? Crop. So kita cropkan lah. Kita cropkan. Cropkan. Tapi yang ni merah ni semua buang Yang ni cuma arahan cikgu je, awak kena buang lah. So besarkan. Besarkan. Dia bila besarkan, dia jadi lari tau. Nampak dia lari. Okey. Kenapa dia lari? Sebab dia dalam bentuk picture kan. Okey, jadi perlu buat apa? Tekan kat dia, aktifkan dia. Okay, aktifkan dia. Pergi ke wrap text sekali lagi. Wrap text ni. So awak pilih sama ada apa tadi? Behind ataupun in front. So biasanya cikgu tengoklah keperluan. Kadang-kadang dia boleh behind, kadang-kadang dia boleh in front. So in front, nampak? Sini dah dia. Jadi kita tarik dia. Nampak? Siap. Borang soal sidik kita dari sini. Kalau dia lari sikit ni, tak apalah, nanti cikgu akan betulkanlah untuk awak. Asalkan semua benda ni awak dah buat. Okay. Nampak? Ni dah siap. Yang ni tinggal kita masukkan data kat sini apa benda. Okay. Yang kat sini, masukkan gambar. Lepas tuliskan apa benda masalah, apa kesan akibat, apa situasi. Situasi ni adalah pendahuluan. Okay. Setakat ni, faham ke tak faham? Ya Haziq, cikgu tak dengar. Faham sikit. Okay, cikgu menunjukkan hari ni bagaimana awak nak copy paste, nak buat dalam Word dan Excel yang cikgu beri. Okay, Excel tadi kan.
Okay. Awak save lah. Simpan. Okay. Ni words tadi. Ni words ni yang awak kena hantar kat cikgu. Apa yang kena hantar kat cikgu? Cikgu nak words ni. Okay, kalau kita tengok tadi dekat kelas ni. Okay. Awak download semua. Yang PDF adalah cara nak menunjukkan je lah. Okay. Yang words ni cikgu nak contoh yang ni awak dah buat, masukkan data kat sini. Ini borang soal sidik dalam bentuk words juga. Ini dalam bentuk Excel. So yang pentingnya kat sini, 0, 2 dan 3 ni kena hantar semula pada cikgu. Okay, jelas ke tak jelas? Awak sebenarnya kena try lah kalau yang tak biasa menggunakan words Excel. Tak biasa menggunakan Excel ataupun words, dia memang payahlah sikit, tapi simple-simple je yang cikgu tunjuk tadi kan. Macam cikgu tunjuk tadi, senang saja. Okay, boleh? Ada soalan? Nanti mama bagi lain. Okay. Okay, faham tak? Ada soalan? Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Hantar bila? Tak ada. Hantar bila? Ya, betul. Itu soalan yang bagus. Hantar bila? Hantar. Cikgu sebenarnya dah bagi hari Selasa, betul? Cikgu dah bagi hari Selasa. Jadi cikgu minta sepatutnya dalam minggu ni siap lah. Jadi awak perlukan masa lagi ke macam mana? Maksudnya sampai kelas kita sehingga hari Selasa depan boleh? Sampai Selasa depan. Boleh hantar? InsyaAllah. InsyaAllah. Susah ke? Senang je kan? Awak kalau tengok yang cikgu share tadi ni, alah benda lah ni. Simple-simple sangat lah ni. Ni semua cikgu dah tunjuk dah. Lepas tu before ni awak ada bagi kat cikgu kan? Yang data tu ingat tak? Ingat tak yang awak bagi Google Form kat cikgu? Polio ke? Ingat lagi. Sibuk lah. Apa tadi? Cikgu lupa lah. Apa ni? Cikgu lupa nama apa. Okay. Mama, si baby mana? Dekat kereta. Diatur. Tak tahu lah. Nanti cikgu share lah kat korang yang jawapan-jawapan yang korang bagi kat cikgu tu. Apalah nama dia? Aduh, lupalah. Tiba-tiba boleh blank ni.
Selamat polio bukan. Aspek. Lupalah cikgu, nanti cikgu bagilah yang dalam bentuk Excel kan. Ingat tak cikgu pernah suruh awak update pasal folio? Happy birthday to you. Happy birthday. Okey, boleh jadi aduh, macam itulah. Ada soalan tak? Ada soalan? Tidak Nak tanya ada. apa-apa? Tak ada. Laju je tak ada. Nanti kan ada soalan pula. Okey, awak try buat dulu. Takut lepas tu baru ada soalan, betul tak? Okey, buat dulu. Try. Cikgu nak apa? Dalam bentuk words. Satu. Yang folio. Lepas tu borang soal sendiri dalam bentuk words juga. Lepas tu yang Excel tu bagaimana awak masukkan data dengan graf tu. Cikgu nak tiga-tiga tu. Sebab in case kalau awak ada tersilap ke apa, kita boleh betulkan kat situ je. Maksudnya kena ada 3 file tu. Hantar dekat cikgu dekat mana? Dekat bahagian classwork. Cikgu dah buat ke belum? Ni ada. Seorang pun tak hantar lagi kan. Jadi dekat bahagian sini awak masukkan word satu lagi dalam borang soal sidik dan Excel. Graf tadi Let's go down. Reapers. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Okay, so ada 3. Ada 3 benda kat sini. Okay, so awak kena hantar yang itulah 3 benda. Okay, boleh? Boleh semua? Boleh. InsyaAllah. Boleh. Kena hantar Kena hantar sebab form 4 ni kita tak pasti lagi bila akan bersekolah, tapi kita punya kerja khusus adalah on. Mesti hantar. Form 5 pun hantar, form 4 pun kena hantar. Jadi cikgu nak masuk 2.0 dah ni. Jadi tolong cepat hantar dalam minggu hadapan sebelum hari Selasa dah hantar 1.0. 2.0 cikgu akan masuk pada hari Selasa nanti. Okey semua? Okey, terima kasih. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, buat kerja dah. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.